Okey, kita sambung semula dengan sistem koordinat kita yang ketiga, iaitu koordinat sfera. Sebelum ni kita dah lihat dalam koordinat silinder. Mula kita ada koordinat Cartesian. Mungkin saya boleh tulis sikit di sini. Maaf. Sebelum ni kita ada koordinat Cartesian, di mana kita ada X, Y dan Z. Kemudian kita ada koordinat silinder, yang mana kita ada R, theta dan juga Z. Dan ini kita boleh gabungkan dia. Contohnya kalau kita nak gunakan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, maka kita ada R kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 kuasa 2. Ataupun kita boleh bahagikan, kita dapat di sini sin bahagi sin bagi cos, maka kita ada theta sama dengan tan negatif 1, ataupun serasangan kepada fungsi tan. Okey, dan kita akan dapat Y bahagi X. Okey, sama jugalah. Okey, sorry, bukan yang atas ni. Okey, sekarang kita ada yang ketiga, iaitu koordinat sfera. Okey, jadinya maaf, sebelum kita ada yang begini, maka untuk koordinat sfera kita ada rho, theta dan phi. Okey, kat sini okey, berbeza sedikit, yang mana kita ada rho, theta dan phi. Okey, di sini nampak satu kuantiti yang sama, iaitu theta sama, same. Okey, samalah, sama. Okey, rho dengan R. Okey, ada sikit berbeza, kita akan lihat selepas ini. Kemudian kita ada Z kita nak adalah korespon kepada phi. Okey. Okey, katakan kita ada suatu pepejal, yang mana pepejal kita berbentuk baji ataupun wedge, seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, di sini. Okey, kemudian kita boleh terangkan ataupun baji tersebut dibina daripada 6 permukaan, sama seperti case tadi. Okey, kita ada 6 permukaan, iaitu kita takrifkan dia dengan 2 sfera. Okey, iaitu rho sama dengan rho 1 dan rho 2. Okey, kat sini okey, kita ada sebenarnya kita ada sfera satu kalau saya boleh besarkan sedikit. Okey, begini. Kita ada satu sfera. Okey, dan satu sfera yang lain sebagai contoh. Okey, yang ni satu ni adalah jejari kepada sfera itu adalah rho 1 dan yang kedua adalah rho 2. Jadi pusatnya ada bulatan. Dan kita ada 2 satas separuh menegak, iaitu warna kuning tersebut. Okey, di sini satas tersebut diterangkan dengan theta, iaitu sudut daripada X positif. Okey, jadinya theta di sini adalah sama dengan theta, okey, dalam koordinat sama dengan theta dalam koordinat silinder ataupun koordinat kutub lah. Okey, kemudian komponen yang ketiga, okey, kita ada, sebelum ni kita ada Z, tapi sekarang ni kita terangkan dia dengan kon. Okey, kita imbas kembali kalau kita ada kon, contohnya begini. Ini satu kon. Maka kita boleh kira sudut, okey, antara sini. Dan sudut ini dipanggil sebagai phi. Okey, sekarang kalau kita tengok dalam bentuk di sini, kita ada bahagian atas, permukaan atas yang diterangkan oleh phi 1. Kemudian kita ada satu garis sampai ke asalan. Okey, kemudian kita ada satu lagi, iaitu phi 2, iaitu kon yang sedikit besar sebab sudutnya besar daripada phi 1, dan garisnya juga sehinggalah ke asalan. Namun
pepejal berbentuk bahaji tersebut adalah gabungan daripada persilangan. Okey, itulah persilangan antara keenam-enam permukaan tersebut, iaitu yang kalau saya boleh padam semula di sini. Sekejap ya. Maksudnya di sini kita ada, di sini kerana kita ada kon di sini, permukaan kon, kemudian permukaan sudut di sini ya. Kita ada theta 1, theta 1 dan theta 2 lah. Okey, jadi kita dapatlah berbentuk bentuk bahaji tersebut. Okey, jadinya bahaji ni dia sedikit unik lah. Kalau kita pandang daripada atas, mungkin bentuknya begini. Okey, kalau kita pandang daripada tepi, bentuknya mungkin begini. Okey, dia lebih melengkung daripada bahaji yang kita dapat daripada koordinat sini. Jadi kalau saya boleh lukis semula, okey, mungkin kalau koordinat sfera kita ada suatu bahaji, kalau kita mungkin saya kena rujuk balik. Okey, mungkin bentuknya lebih melengkung. Okey, mungkin okey, okey, kalau daripada atas mungkin kita akan nampak dia seperti ini. Okey, sebab ni adalah sudut theta 1 dan ni adalah sudut theta 2, kan, dia terus sampai asalan. Kalau daripada tepi sini, okey, ni daripada atas, ni daripada tepi, daripada kiri lah, kita mungkin akan nampak sebegini. Sekejap ya. Okey, tapi dia melengkung sikit dari sebelah dalamnya. Okey, saya boleh buat contoh. Okey, macam ni saya rasa. Sekejap ya. Okey, macam tu. Kemudian ada sedikit garis sebegini. Okey, dia pada tepi. Okey, yang ni adalah sudut daripada kon tadi. Mungkin ni adalah phi 1, phi 2. Sudut dikira daripada atas. Okey, sini kan, yang mana phi 1 lebih kecil daripada phi 2. Yang ni pula adalah theta 1 lebih kecil daripada theta 2. Okey, jadi dia berbeza lah. Okey, jadi itulah 6 permukaan, yang mana permukaan tersebut kita boleh describe atau kita boleh terangkan dengan rho, iaitu rho di sini adalah jejari kepada sfera tersebut. Okey, kemudian maksudnya di sini, kalau di sini rho, maka di sini pun rho juga. Di sini pun rho, kan, bila sfera maksudnya jejarinya sama pada semua sudut, kan, rotational symmetry lah. Okey, kemudian dua satah separuh menegak, okey, iaitu satah theta 1 dan theta 2, kemudian dua kon, okey, yang mana kon tersebut adalah phi 1 dan phi 2. Okey, jadinya apakah yang dimaksudkan dengan rho 1? Okey, rho 1 adalah bulatan dengan jejari 1. Okey, kemudian phi sama dengan pi per 4. Okey, dalam 2D, rho sama dengan pi per 4 dalam 2D, rho sama dengan, theta sama dengan pi per 4, iaitu sudut 45 darjah, adalah garis yang tegak pada sudut pi per 4 dari paksi x, x positif. Okey, paksi positif x. Okey, dan kalau theta sama dengan pi per 4 untuk 3D, dia adalah satah separuh yang menegak pada sudut pi per 4 dari paksi phi ataupun paksi positif
X, ataupun kita kata Sata X, Sata XZ. Okey, kenapa kita kata Sata separuh? Sebabnya, kalau kita balik pada gambar kita tadi, sebabnya kita hanya ambil di sini. Kita bermula di sini. Okey, kita tak terus sampai ke belakang. Tak boleh, sebab kalau kita sampai belakang, macam mana kita nak ukur sudut theta tadi? Tak boleh kan? Jadi kita ambil start mula pada asalan terus sampai infinity jika kita nak, barulah kita boleh kira sudutnya. Okey, kalau panjang macam ni sampai habis di sini, maka sudutnya berapa? Adakah 45 atau adakah berapa di sini? Maksudnya kalau di sini 45, di sini mungkin 270 tolak 45. Kan? Jadinya tak betul lah. Okey. Jadi kita kena dapatkan satu yang konsisten, iaitu kita bermula daripada sini terus sampai ke arah di sinilah. Maka kita ada satu Sata separuh dipanggil. Okey, kemudian bila phi sama dengan pi per 6, iaitu kon dengan sudut pi per 6 dari paksi positif Z. Okey, macam saya cakap tadi, macam ni. Maaf, tak apa-apa jadi. Kalau kita ada suatu kon, okey, kita boleh bayangkan kon sebegini. Okey, inilah paksi Z. Okey. Dan kita ukur sudutnya begini. Okey. Iaitu phi. Okey, kita tak ukur pada bawah. Kalau bawah jadi 180 tolak phi. Kita tak nak yang itulah. Kita ambil phi saja. Okey. Kemudian mungkin sukar sedikit pada permulaan untuk kamu dapat memahami betul-betul, maksudnya perbezaan antara phi dan theta dan rho sebagainya. Okey, tapi mungkin akan memiliki masa, kita akan tengok contoh nanti. Okey, jadinya sekali lagi kita lakukan bila kita ada, kalau kamilan ganda 3 bagi fungsi dalam Cartesian. Okey, kita ada suatu rantau atau pepejal G, maka kamilan ganda 3 untuk fungsi f terhadap v, okey, pada G adalah kita buat Riemann sum ataupun hasil tambah Riemann, yang mana n iaitu baji tersebut, bilangan baji bila sangat banyak ataupun menghampiri infinity. Okey, kemudian hasil tambah ni kita kena darabkan dengan delta v, iaitu isi padu kepada sini adalah Cartesian, maka di sini adalah satu, kita kata kita punya cuboid lah atau bongkah. Okey, delta v ni adalah isi padu bongkah. Okey, bongkah ke k ada tulis sini, bukan bongkah. Okey, sekarang katakan kita tak nak lagi G dibahagikan kepada bongkah yang sama bentuknya. Sebab apa? Ada wujud banyak keadaan yang mana pepejal G kita ni dia bentuknya tak tetap. Bukan tak tetap, maksudnya bentuknya tak sekata. Okey, terutamanya bila apabila G tak sekata, maka kita nak tak nak kita sukar untuk menerangkan pepejal G dalam sebagai hasil himpunan bongkah-bongkah. Maka kita terpaksa gunakan, contohnya kalau sebelum ni kita gunakan koordinat silinder, sekarang kita gunakan koordinat sfera. Jadi katakan kita boleh bagikan kita punya baji ni, okey, kepada baji, maksudnya kita bahagikan kita punya G ni kepada baji-baji yang kecil, yang mana kita ada satu titik pada baji ini, iaitu PK. Sekarang baji kita adalah baji yang ke K. Okey, baji K. Jadinya di sini titiknya kita tandakan sebagai PK, theta K, phi K, dan star ni maksudnya mana-mana titik lah. Okey, kita boleh ambil. Okey, katakan baji tersebut mempunyai isi padu delta VK. Okey, maka kamilan ganda 2, kamilan ganda 3 tersebut bagi fungsi P, theta, phi adalah kita hanya tukar di sini saja. Okey, yang mana
delta VK adalah isi padu bagi K. Okey, kemudian kita boleh tunjukkan, sebenarnya anda boleh rujuk buku-buku, tapi kita tak sempat nak rujuk, takut panjang sangat. Maka delta K ni maksudnya, delta VK iaitu isi padu bagi bahaji yang ke K. Okey, bahaji ke, kita kena buat macam ni, adalah, kita boleh dapatkan sebenarnya dia adalah delta PK, delta theta K, delta phi K darabkan dengan PK star titik tersebut kuasa 2 sin phi. Okey, jadinya di sini, di sini contohnya anda boleh tengok. Jadi di sini apakah delta phi K kan? Jadinya kalau saya nak ringkas, saya buat delta phi saja, iaitu dia adalah, bukan delta phi, delta rho. Delta rho adalah rho 2 tolak y1. Delta phi adalah phi 2 tolak phi 1. Delta theta adalah theta 2 tolak theta 1. Kan, maksudnya di sinilah boleh tengok. Okey, dan ni adalah anggaran sahaja kan. Mungkin dia ambil titik yang tengah. Okey, titik yang di sini kita boleh ambil titik yang di tengah sinilah. Okey, jadinya boleh tengok dalam buku lah bagaimana ia diterangkan lah. Okey, okey, apa lagi? Okey, kalau saya boleh lukis contohnya di sini kita ada, sini ni adalah kita punya baji kita sebenarnya. Okey, tapi dia akan seolah-olah dia akan project atau dia unjurkan pada sata XY. Maka di sini adalah delta I, theta 1. Okey, ini adalah theta 2, maka kita ada perbezaan sudutnya iaitu delta theta. Kemudian kita ada di sini, kita ada panjang di sini adalah, ataupun kita boleh project dia, ni adalah rho 1. Okey, ini. Kemudian kita ada yang panjang ni adalah rho 2, dan kita dapat perbezaan dia adalah delta rho. Okey, kemudian sudut di sini kita ada, okey, daripada sudut Z positif kita gerakkan. Di sini kita ada phi 1. Itu kita ada satu lagi phi 2. Maka sudut di antaranya adalah delta phi. Okey, mungkin agak sedikit keliru, tapi yang nama mungkin anda akan biasa. Okey, cuma saya nak bagi tahu adalah kemungkinan bukan semua permukaan kita boleh gunakan koordinat sfera, dan juga bukan semua kita boleh gunakan koordinat silinder. Okey, untuk terangkan dia. Jadinya mungkin ada kalanya tak sesuai, mungkin ada kalanya sesuai. Jadi kita akan tengok beberapa keadaan. Okey, kita tengok contoh nantilah. Okey, menggunakan delta VK di atas, iaitu di sini. Okey, iaitu kita darabkan dengan sin phi di sini. Maka kamilan ganda 3 bagi fungsi ini diterangkan dalam koordinat sfera adalah, ini kita kekalkan sama. Okey, yang ni adalah delta, ni adalah delta V. Delta V. Okey. Okey, maka hasil tambah Riemann bila mana n menghampiri infinity, iaitu bila mana delta rho, delta theta, delta phi semuanya menghampiri kosong, maka kita boleh gantikan dengan d rho, d theta dan d phi. Okey, iaitu menggantikan semua kuantiti di sini, dan di sini tetap kita, dan K kita tak perlu, star pun kita tak perlu. Okey, dan kita boleh letak had yang sesuai di sini. Okey, sama juga macam tadi kan. Okey, cuma beza dia adalah kita perlu hati-hati dengan dv ataupun delta v. Okey, perlu hati-hati dengan delta v. Okey, delta v
Okey, tadi kita ada delta V sama dengan R untuk skala untuk koordinat silinder. Kita ada delta ataupun saya terkeliru sedikit, delta V adalah R, kemudian kita ada delta R, delta Z contohnya, delta theta, terpulang pada kita nak buat susunan bagaimana. Di sini kita ada sedikit berbeza, iaitu delta V sama dengan rho kuasa 2 sin phi d delta rho, delta theta, delta phi. Okey, kita kena ingat yang ni lah. Okey, dia yang membezakan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bagaimana nak menukar koordinat Cartesian kepada koordinat sfera. Tapi saya rasa kita sambung dalam video yang seterusnya.